Baik jadi hari ni kita belajar topik yang terakhir untuk silibus kita, iaitu topik fungsi trigonometri. Baik, jadi hari ni cikgu akan brief secara ringkas. Kita akan belajar secara ringkas dan kita akan review balik knowledge kita mengenai fungsi trigonometri. So basically it's quite simple ya. Okay, baik. Jadi apa benda trigonometri? So bila awak cakap trigonometri, semua orang awak akan fikir apa? Soka-towa betul. Jadi memang tu very common lah. Soka-towa kan, sin, cos and tangent tu. Jadi kalau kita tengok dekat sini kan, trigonometri ni dulu dia very important. Dia sangat penting kerana ia akan diguna pakai untuk pelayaran, pengiraan dan penganggaran jarak dan arah. Semuanya menggunakan konsep trigonometri. Dan juga kedudukan bintang-bintang di langit. Okay, pada masa itu, kapten kapal dia mesti mempunyai pengetahuan yang luas dan kuat mengenai trigonometri untuk menyelesaikan isu-isu. Jadi abad ke-9 tu Al-Khwarizmi dia menghasilkan jadual bagi fungsi-fungsi trigonometri seperti sinus, cosinus dan tangent. Perkara ini kemudian didalami lagi oleh Omar Khayyam, Nasir Al-Ziri, Al-Tusi, Albert Girard. Daripada tahun abad ke-16, Girard memperkenalkan perkataan sin, cos dan tan bagi fungsi-fungsi sinus, cosinus dan masing-masing. Okey, kemudian sejak itulah sampai sekarang kita pakai simbol sin, cos dan tangent. Baik, jadi kosakata kat sini kalau kita tengok kan, Sata Cartesius ni awak tahu lah, Cartesian. Cartesian ni yang ada apa? Yang ada paksi X, dia ada paksi Y tu. Itu Sata Cartesian. Sudut rujukan, fungsi trigonometri, sinus, cosinus, tangent, cosikan, sikan, cotangent, kala, asymptote, identiti asas. Jadi basically nanti kita akan belajar satu persatu. Basically sebenarnya awak dah belajar banyak dah. Cuma mungkin cosikan, sekan, cotangent, kala, asymptote ni adalah apa ayat-ayat ataupun perkataan-perkataan baru, term-term baru yang awak dengar. Jadi apa objektif kita hari ni? Kita nak belajar memahami konsep sudut positif dan sudut negatif dalam darjah dan radian. Yang ni awak dah belajar tahun lepas radian radian dan darjah. Kita tukar kan, sukatan membulat kita belajar radian kan, radian dan darjah kan. Apa nama ni, 1 pi radian sama dengan 180 darjah. So basically awak dah belajar dah sebenarnya kan, kita belajar kan 180 sama dengan apa? Pi radian kan, pi rad kan. So 360 sama dengan apa? 2 pi rad. So basically kalau kita nak faham kat sini, maksud dia apa? Maksud dia kalau kita ada satu bulatan, satu bulatan ni kan, satu pusingan anti-clock. Kerana trigonometri konsep dia bergerak daripada kanan ke kiri, which is anti-clock, putaran lawan arah jam. So 0 kat sini, 90 kat sini, kemudian dekat sini sini 180, sini 270, yang sini balik kepada 360 ataupun 0. Tapi basically kalau kita dah pusing sekali, nilai dia 360 darjah. Dan dekat sini kalau sampai 180 ni pi radian. Dekat sini pula, so daripada sini ke sini another pi radian. So kalau 360 darjah, satu putaran rengkap ni dia ada 2 pi radian. 2 pi radian. Baik. Seterusnya, sudut positif negatif yang ni kita dah belajar dah dalam matematik tahun lepas, tapi tak apa, nanti kita tengok balik apa dia sudut positif, apa dia sudut negatif. Darjah dan radian yang ni pertukaran dia. Macam ni kita nak tukar satu darjah, satu pi radian sama dengan 180 darjah. 2 pi radian 360 darjah. Memahami dan menggunakan graf fungsi sinus, cosinus dan tangent. Nanti kita akan tengok graf dia menggunakan identiti asas. Identiti asas ni dia kuat panjang. Tapi tak perlu risau sangat lah. Kita akan belajar satu persatu. Dan juga yang akhir sekali, memahami dan menggunakan rumus penambahan dan rumus sudut berganda. Baik. Okay semua?
Okey, sekarang kita teruskan. Iaitu sudut positif dan sudut negatif. Sudut positif dan sudut negatif. So basically awak ada sudut positif atau sudut negatif. Kalau kita tengok yang ni Sata Katis yang cikgu cakap tadi. Sata Katis ni ada paksi X dan ada paksi Y. Suatu sudut positif atau sudut negatif boleh diwakilkan dalam Sata Katis dengan memutarkan satu garis lurus lawan arah jam atau melawan arah mengikut arah jam pada asalan O. Rajah 51 ini menunjukkan sudut positif 120. Dan kena ingat, okay, cikgu dah ajar waktu lepas kita ada kuadran apa kan. Dekat sini kita ada sukuan 1 ataupun kuadran 1. Sini kuadran 2, sini kuadran 3, sini kuadran 4. Dan dia bergerak daripada mana? Yang ni X dan Y kan, Sata Katis kita. Dia sentiasa bergerak daripada sini. Daripada kuadran 1, pusing ke kuadran 2, kemudian pergi ke kuadran 3 dan terakhir sekali pergi ke kuadran 4 atau patah balik. So basically dekat sini kalau awak tengok yang ni kuadran 1 ataupun sukatan kuadran 1 ataupun sukuan 1, sukuan pertama. Kalau ikut darjah sini berapa? Ikut darjah sini 0 darjah, sini 90 darjah, sini 180 darjah, dekat sini 270 darjah, dan sini balik-balik kepada 360 darjah. Okey. Kemudian ini satu pusingan ini satu pusingan. Boleh tak dia buat dua pusingan? Jawapannya boleh. Dia boleh buat dua pusingan atau tiga pusingan atau empat pusingan atau berapa saja pusingan. Jadi kalau kita tengok dekat sini, okey, apa maksud sudut positif? Sudut positif dia bergerak arah yang positif iaitu melawan arah jam. So, ke sini dia panggil sudut apa? Sini dia panggil sudut positif. Okey, sini panggil sudut positif. Manakala kalau dia bergerak ke bawah ke sini, sini dia panggil apa? Sini dia panggil sudut negatif. Sebab dia tidak ikut kuadran tadi. Dia tak ikut kuadran 1 pergi kuadran 2, pergi ke kuadran 3 dan berakhir pada kuadran 4. Okay. Jadi dia dah siap kat situ. Okey, titik asalan dekat tengah-tengah ni. Titik asalan. Ni titik asalan biasa kita wakilkan dengan O. O italic. O. Ini kita wakilkan dengan O. Itu adalah titik asalan . Baik. Jadi seterusnya, macam mana nak mewakilkan sudut dalam Sata Katis yang melebihi 360 darjah atau 2 pi radian. So basically kita tahu okey, separuh pusingan ni nilai dia pi radian. Okey, separuh pusingan lagi nilai dia pi radian. So all together dapat 2 pi radian. Sama dengan 360 darjah. 360 darjah. Okey. Baik. Sekejap cikgu Ali ni tengah sikit. Okey. 2 pi radian ni. Okey, seterusnya mewakilkan sudut dalam Sata Katis dan 360 atau 2 pi radian. Kalau dia lebih macam mana? Kalau dia lebih macam mana? Lebih dia tak ada masalah. Dia cuma akan pusing 2 kali atau 3 kali atau 4 kali bergantung kepada berapa banyak kali pusingan ataupun bergantung kepada soalan. So kalau kita nak dekat sini kan, okey, rajah 5.2, ni 5.2 ni menunjukkan satu putaran lengkap lawan jam. Jadi dia mula daripada sini kalau awak tengok kan, dia mula daripada sini. Okey, dia pusing ke sini, dia jadi 360 darjah lah. Ataupun 2 pi yang macam kita bincang tadi. 2 pi rad. Okey, baik. Kemudian dekat sini dia cakap lagi apa? Okey. Rajah 5.2 menunjukkan satu putaran lengkap lawan arah jam pada asalan O dari paksi X positif yang membentuk 360 darjah atau 2 pi radian. Okey, ayat ni macam panjang, dengar panjang tapi basically sebenarnya apa? Dia just pusing saja satu kali. Rajah 5.3 menunjukkan satu putaran pada garis OP. Ni garis OP ni duduk putar kat situ. Okey. Lawan arah jam, sama juga lawan arah jam. So pusingan dia berbentuk positif. Lawan arah jam pada asalan O dari paksi X positif membentuk sudut positif 420 darjah. Okey. Kenapa dia jadi 420 darjah? Dia basically dia macam ni.
Basically dia macam ni. Kenapa dia jadi 420 darjah? Okey. Dekat sini tadi kita mula dengan kosong darjah. Dekat sini 90 darjah. Dekat sini tadi 180 darjah. Dekat sini 270 darjah. Dan patah balik ke sini 360 darjah. Okay. So basically kalau awak bermula daripada part sini kan. Okay. Ini sudut rujukan kita iaitu 60 darjah. Contoh. 60 darjah. Jadi kita bermula dekat sini. Pusing ke sini nilai dia 90 darjah. Pergi ke sini nilai dia 180 darjah. Pergi ke sini nilai dia 360 darjah. 270 darjah. Pergi dekat sini nilai dia 360 darjah. Dan 360 darjah ni dia buat pusingan yang kedua ke sini. So dekat sini 60 darjah. Dekat sini 360 darjah. Jadi jumlah putaran dia, okey, jumlah sudut dia sama dengan sama dengan 360 darjah. 360 darjah tambahkan dengan 60 darjah lagi. Sebab dia kat sini ada gerak 60 darjah. So jawapan dia 420 darjah. So ini tadi 420 darjah. Okey, ataupun dia kata 1/3 pi. Jadi macam mana nak tukar kepada pi? Kita tahu pi berapa. Okey, 420 darjah nak tukar kepada pi radian. Kita berapa? Darabkan dengan pi radian. Okey, bagikan dengan 180. Bagikan dengan 180. Okey. So dapat 420. Bukan kalkulator awak dapat jawapan dia berapa? 420 bagi 180 bagi 180. So dapat 2/1/3 ataupun 7/3. 7/3 pi. Right. Jadi ni sudut dia. Okey. Yang ni adalah sudut dia. Okey, kemudian kita tengok dekat sini cakap apa? Dia cakap apa? Sudut rujukan ialah sudut tirus positif yang boleh mewakili satu sudut dalam sata katis. So kat sinilah kalau kita tengok sudut tirus yang macam kat sini 60 darjah ni adalah sudut tirus. Ini alfa theta tak kira dah. So alfa dengan beta sama kat sini. Okey. Dekat sini sukuan ni semua ni adalah apa? Ini adalah kita punya pembelajaran. Sukuan 1, sukuan 2, sukuan 3, sukuan 4 tu kan. Sukuan 4 ini kita dah belajar dah. Which. Okey. Nilai sepadan kan. Okey, nilai sepadan dia ikut kalau sukuan yang pertama nilai sepadan dia sama. Sukuan yang kedua kita tolakkan dengan 180. Okey. Sukuan yang ketiga kita tolak 180 dan sukuan yang terakhir kita tolakkan daripada 360. Okey. So far okey? Okay, good. Kemudian kita tengok lagi Okey, kita tengok soalan. Wakilkan setiap yang berikut dalam satah KTS. 600 darjah dengan 256. 256. Jadi basically kat sini is very simple. Yang pertama 600 darjah. 600 darjah. 600 darjah kalau dalam satah kartesian dia berapa kali pusing? Kan? Okey. Kan? Ini kosong. 90. 180. 270. 360. Satu pusingan. Okey. Satu pusingan 360. Okey. Dia nak 600. 360. Okey. Campur dengan 90. Dapat 450. 400 campur 50 lagi. Campur 90 dapat 440.
540. Tinggal lagi 60 kan. Sebab ni 600. 600 tolak 540. Jawapan dia 60 darjah kan. So ambil ambil 60 darjah kat sini. Gerakkan ke sini. Dan nilai ni 60 darjah. Ini tidak saran. So basically cara nak jawab macam tu lah. Okay. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau dia dalam bentuk rad macam mana? Dalam bentuk radian. Okay, 25/6. Kita tekan dalam kalkulator. 25/6. Okay, 25/6. Okay. 25/6 adalah 17/6 pi. 17/6 pi radian. Yang ni sama dengan yang ni sama dengan apa? Sama dengan 17/6 radian basically. Dia dengan 17/6. So dan kita tahu satu putaran, satu putaran berapa? Satu putaran nilai dia berapa? 2 pi. Betul. 2 pi. So sekarang ni dia 5/6. 5/6 maksud dia, okey, kalau pusing dekat sini pi 6/6. Kalau dia sekadar pusing ke atas. Jadi kita nakkan 1/6 ni kita keluarkan. 1/6 maka yang ni 2, yang ni 5/6. So kalau tambah 2 tambah 5/6, jawapan dia 2 5/6 pi. Yang ni kita nak cari. So bila kita lukis kita dapat macam ni. Macam ni kita tebalkan garisan ni. Okay, itulah kaedah. Okay. Okay, yang ni wakilkan setiap berikut dasar takat TS. Okay, yang ni awak boleh cuba contoh ni. Okay, teruskan. Okay. Kita buat penilaian sendiri. Okay. Okay, wakilkan setiap yang berikut. Okay, cikgu bagi masa 5 minit. Cuba buat soalan 1. Soalan 1. Okey, baik. Jadi yang ni lah buat Jadi macam ni nak wakilkan 400 darjah. Basically kita pusing. Okey, nombor 1A solution dia. 1A solution dia. Okey, ini cikgu buat satu solution yang jawab. Okey lah. So 400 darjah basically kita pusing satu pusingan 360 darjah. So kita perlukan berapa? Nak jadikan 400 tambah lagi 40 darjah. So jawapan ni dapat 300 dapat 400 saja. Okay. Baik. Yang ni nanti awak cuba buat. Okay, kita teruskan. Okay, kita teruskan takrifan trigonometri . Kita teruskan takrifan trigonometri macam ni . Okay, 6 fungsi trigonometri dari bagi sebarang sudut.
Okey, kalau kita tengok dekat sini So basically yang ni dia ambil jari dia satu J. Jari dia satu. Basically kita ambil satu. Yang ni sebenarnya cikgu dah ajar dah tahun lepas. Tapi kita cuba tengok balik Kita cuba tengok balik. Okay. So basically kalau kita tengok kat sini kan, kita ada apa? Jadi kalau kita buat kat sini, kita ada satu bulatan. Dan bulatan ni katalah kita ambil jari dia J. Jari dia J. Okay. Atau kalau satu-satu lah. So jari. Jadi dekat sini dia punya sudut. Sudut dia. So sudut ni apa yang kita buat? Kita turunkan ni membentuk satu segitiga sudut. Sudut tegak. Sudut tegak. So kalau dekat sini kan, dekat sini kita punya koordinat X dan Y. Koordinat, okey, yang ni X dan ni Y kan. Okay, koordinat kita X dan Y. Jadi X ni adalah, kalau cikgu lukis balik. Lukis balik dia akan jadi macam ni lah. Okay, X yang dekat bawah ni, yang ni. X. Okay. Yang ni X. Okay. Yang ni Y. Yang ni jari tadi J. Kita letakkan huruf J. Jari. Boleh Okay, jadi macam mana? Macam mana nak buat sini dia punya sudut. Sudut dia, opposite dia sini apa? Opposite dia dengan Y. Okay, adjacent dia sama dengan X. Opposite dia Y, adjacent dia X. So dekat sini kita boleh gunakan formula apa? SOHCAHTOA tu yang guna tu kan. So formula SOHCAHTOA dia basically very simple lah. So, okay. Atau SOHCAHTOA. Okay. Maksud kat sini apa? Sin adalah opposite over hypotenuse. O over H. Opposite over hypotenuse. Cah adalah adjacent over hypotenuse. Dan kalau TOA adalah apa nama ni, opposite over adjacent. So itu adalah formula fungsi trigonometri. Dan basically kita tahu dekat sini, kita tahu kat sini ni adalah kuadran 1 ataupun kuadran 1, sini kuadran 2, sini kuadran 3, sini kuadran 4. Okay. So kalau daripada sini sin so dia berapa? Y, opposite the Y. So yang ni jadi Y over X. Y over J. Hypotenuse. Sini X over J. X over J. Itu jari lah hypotenuse ni. Ini color. Opposite ni adalah apa? Opposite ni kita adalah Y over X. Itu je lah. Okay, kita sambung. Okay, jadual ni. Jadual ni kita sambung. Skrin ni cikgu dah ajar juga. Jadual ni. Okay. Jadual ni cikgu dah ajar dah. Lepas dalam matematik. Apa? Kita refresh balik. Okay. Jadi basically okay, basically ni cikgu dah ajar juga. Cikgu dah ajar juga. Yang kat sini kan all science teacher crazy kan. Ataupun add, kita boleh guna add sugar to coffee. A ni maksud dia all. All ni maksudnya dekat sini sin positif, cos positif, tan positif. Dekat sini sin positif, cos jadi negatif. Sebab yang ni indikator dia S. Okay, tangent kinetic negatif. Sini sin negatif, cos pun negatif. Okay, tangent dia ada kelas sampai tangent dia bersifat positif. Tangent dia bersifat positif. Kalau dekat sini sin ni
Cos ya. Okey, sin dia negatif. Okay, cos dia positif. Tangent dia negatif. Ha? So basically apa je lah, all sin theta crazy ataupun add sugar to coffee. Ha? Sugar to coffee. Baik. Jadi yang ni sukan-sukan lah. Sukan ni kita tidak, ni sukan satu. Okay. Ini sukan ataupun kuadran satu, sini kuadran dua, sini kuadran tiga, sini kuadran keempat. Okay. Semua sin tanya kos ni add sugar to coffee. Ataupun bahasa Melayu dia buat SSTK ya. Semua sin tangent cos saya suka T kosong. Boleh jugalah. Tapi itu adalah akronim menggunakan bahasa Melayu kita akan menggunakan bahasa Inggeris. Okay. Cuba buat. Ini akan jadi 2. Cikgu bagi masa 5 minit So untuk benda yang kena jadi 2 ni, okay, nombor 1 dia kata apa? Jejari sebuah bulatan yang berpusat O ialah 17 unit. Jejari dia 17 unit. Maka kalau kita lukis, ni pusing macam ni. Okay. Ini nilai dia 17. Ini negatif 17. Sebab dari sini O O. Jadi panjang jejari ni 17. Panjang jejari dia 17. P ialah satu titik yang bergerak pada ini paksi X, paksi Y. Okay. Bergerak pada bintang bulatan. Okay. Dan mendirikan sudut theta kepada paksi X positif. Okay, 8 negatif 15. 8 negatif 15 duduk dekat sini. Lebih kurang lah. Lebih kurang. Ni negatif 17 kan. Sini negatif 15 lebih kurang. Jadi tarik ke sini. So dekat sini 8. So dekat sini kita boleh buat satu segitiga lah. Segitiga. Yang ni 8. 8 kat sini. Okey. Dekat sini 15. Jadi kalau kita lukis segitiga dia, kita akan dapat macam ni. Kita dapat macam ni. Dekat sini 8, dekat sini 15. Okey. Kemudian dia cakap apa? P ialah satu titik yang bergerak pada lintang bulatan garis OP mendirikan sudut theta kepada paksi X positif. Cari nilai bagi sin theta, cos theta dan tangent theta bagi setiap titik P yang berikut. Dia cakap apa? Memberikan sudut theta kepada paksi X positif. Paksi X positif sini lah, paksi X positif kan. Sini. So sini lah. Ini theta dia. Okay. Kita ni 8, ni 15. Jari ni kita jari dia 17. Jari dia 17. So, kalau kita buat kat sini, dia suruh cari apa? Dia suruh cari sin theta, cos theta dan tangent theta. Okay. So, jadi A
Untuk jawapan A, okey, P8 negatif 15 sini. Okey, theta. So kita gunakan Sokatora tadi lah. So sin theta, okey. Sin theta sama dengan sin is opposite. Opposite kita 15. Per hypotenuse kita 17. Okey, kita tak boleh tukar. So ni jawapan. Okay, yang kedua dia nak apa? Yang kedua dia nak cos. Cos theta. Okay, dia nak cos theta. Okay. Cos theta sama dengan sebelahan. Sebelahan dia 8 Theta sebelahan dia 8. 8 per 17. 8 per 17. Habis juga sebab tak boleh nak simplify. Dan terakhir sekali tangent theta. Okay. Tangent theta. Tangent theta sama dengan opposite over adjacent. So opposite dia adalah 15, adjacent dia adalah 8. Okay. Boleh simplify tak? Jawapan dia tak boleh. Jawapan dia tak boleh. Jadi awak buat dengan B dengan C ni buat latihan nanti B dengan C. Okay. Jadi kita teruskan. Okey, baik. Kemudian ada perkataan baru ataupun teori baru yang awak akan belajar, iaitu cosec, sec dengan cotangent. Cosekan, sekan dan cotangent. Baik. Untuk cosec, cosec dia punya formula adalah 1 per sin theta. 1 per sin theta. Ini untuk cosec. Untuk sec 1 per cos theta. 1 per cos theta. Manakala untuk cotangent, cot theta. Theta ni sin theta. Cot theta sama dengan 1 per tangent theta. Cotec ni cotangent 1 per tangent theta. Baik, so basically ini adalah tafsiran takrifan cotangent, sekan dan kosekan bagi sebarang sudut. Jadi kita tak kisah sudut apa yang dibagi pun, asalkan awak faham dia punya apa nama ni, faham dia punya formula dan faham dia punya cara perubahan dia, formula dia awak kena faham. Jadi soalan apa saja soalan tanya pun awak tak akan rasa susah. Baik. Okay, ini adalah contoh. Contoh-contoh. Okay. Contoh dekat sini, dia cakap, okay, A ni kalau awak tengok, A ni berpusing besar sikit Baik, A ni berpusing. Daripada sini, pusing sampai kat sini. Okay, okay, auto penyelesaian dia. A adalah satu sudut refleks. Sudut refleks. Kalau belajarkan sudut tirus, sudut cakar, sudut refleks. Okay, kurang daripada 90, yang ni kita panggil sudut tirus. Okay, lebih daripada 90 macam ni, kita panggil dia sudut cakar. Okay.
lebih daripada 180 macam ni contoh, macam ni, ni lah. Lebih daripada 180, okay, maka kita panggil ni sebagai sudut refleks. Ini sudut refleks. Okay, dia kata dia beri sudut refleks ialah sebuah sudut refleks dan tangent A sama dengan negatif 43. A negatif 43. So very simple. Okay, dia ada sudut refleks dan A dia negatif 43. Tangent dia. Okay. Tangent negatif. So tangent negatif ada dua tempat saja. Ada tempat kat sini. Okay. Yang sini kita apa? All science teacher. Crazy tu kan. Okay. So dia nak tangent yang negatif. Tangent yang negatif akan duduk dekat S dengan C. S dengan C. Tapi dia dah cakap dia sudut refleks. So bila sudut refleks, kalau duduk kat S je, yang ni kita panggil sudut cakar. Sudut refleks, tarik lagi. Untuk sini. Dan tangent dia, sini tangent theta dia, tangent dia sama dengan, dia cakap kat sini apa? Negatif 4/3. Tangent sama dengan negatif 4/3. So negatif 4, sini lah, negatif 4, opposite. Adjacent ni negatif 3. Sini panjang ni negatif 3. Okay. Jadi dah siap dah kat situ. Kemudian jika apa lagi? Cari nilai cotangent. Cotangent. Okay. Baik. Okay, dan sini kita tahulah. Kalau kita ada segitiga macam ni, bentuk macam ni. Okay, sini 3, sini 4, sini automatik 5. Kita gunakan apa nama ni, rumus trigonometri ya. 3, 4, 5, 5, 12, 13 dan sebagainya. Benda yang kita boleh kira. Daripada sini. Okay. Baik. Kemudian kita nak cari cotangent A. Ni theta ataupun A lah. A. Dalam ni A kan. So, cotangent A sama dengan 1 cotangent A. Kan. Cotangent adalah 1 per. So, dia dapat 1 per sama dengan 1 per 4 per apa tadi? 4/3. 4/3. Ini tak ada negatif So 4/3. Negatif. Negatif 4/3. Okey. Yang ni cotangent. Kemudian nak suruh cari apa lagi? Sekan. Sekan. Sekan adalah 1/cos kan? 1/cos A. So 1/. Okay. Cos kalau kita nak kat sini kan? Cos adalah 3/5. 3/5. So dia akan jadi 5/3. Okay, manakala okey, yang terakhir sekali sekan cos sekan. Okey. Cosec cos sekan sama dengan 1 per sin. Okey. Cos sekan adalah 1 per sin. Okey. Sin apa? Sin adalah opposite of the hypotenuse. Okey. Baik. So sin ni jadi apa? Okey. 1 per. Okey. Okey, 1 per dekat sini apa? Dekat sini negatif 4 negatif 4. 1/1/, negatif 4/5. So kita terbalikkan dia jadi negatif 5/4. Yang ni untuk cosec. Okay. So basically macam tu lah. Kita punya pemanas badan. Okay.
ada apa-apa soalan boleh letak dekat dalam masa grup tu. So cikgu rasa sampai situ saja. Jadi cikgu akan share video-video recording nanti. Dengan juga cikgu akan share nota ni. Nota ni. Baik. Dan terima kasih.